Assalamualaikum, nama saya Hazwani. Saya dan rakan-rakan saya ingin membentangkan definisi etika peradaban. Saya akan menerangkan definisi bagi etika. Definisi etika dalam istilah Yunani kuno. Etos bermaksud kebiasaan, adat, akhlak, kepribadian dan watak. Istilah bahasa Inggeris, etis bermaksud akhlak, tata susila, kesusilaan dan etika. Merujuk kamus lain, System of Moral and Principles of Conduct. Etis bermaksud sains yang menumpukan perhatian kepada akhlak. Dalam istilah bahasa Melayu, etika merupakan kepercayaan atau tanggapan terhadap sesuatu perkara sama ada ianya benar, salah, baik atau buruk. Menurut Kamus Dewan Edisi ketiga pula, etika membawa maksud ilmu berkaitan prinsip, akhlak pegangan seseorang individu atau kumpulan. Pembahagian etika. Etika terbahagi kepada dua, iaitu deskriptif dan normatif. Deskriptif ialah disiplin yang membicarakan sistem moral yang dianuti individu atau golongan yang berbeza mengikut perbezaan individu, masa, tempat atau keadaan. Untuk normatif pula ialah menilai, mengkritik dan membuat keputusan terhadap sistem moral yang ada. Seterusnya ialah etika menurut Islam, merujuk pada akhlak atau prinsip moral yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Etika juga bermaksud nilai-nilai baik dengan mengamalkannya. Seseorang tersebut akan mendapat pahala ilmu pengetahuan yang mengajarnya mana baik, mana buruk berdasarkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Seterusnya ialah ciri-ciri etika Islam. Indeks untuk menentukan etika diukur berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan bukannya akal semata-mata. Bersifat universal dan komprehensif serta dapat diterima oleh seluruh manusia di setiap masa dan tempat termasuk dalam bidang politik dan kepimpinan. Etika menurut Islam berkait rapat dengan hukum halal dan haram serta pahala dan dosa termasuk dalam konsep ibadah ini. Ia tertakluk kepada konsep matlamat tidak menghalalkan cara. Assalamualaikum, saya Fitri Aini Rahman. Saya akan meneruskan dengan contoh-contoh etika yang menjadi budaya kita pada masa kini ialah adat perkahwinan, cukur jambul, perayaan Deepavali, perayaan Cina dan perayaan Hari Raya Aidilfitri. Okey, seterusnya ialah kepentingan etika dalam kehidupan seharian dari segi individu, keluarga, organisasi dan masyarakat. Okey, dari segi individu, kita mendapat kebaikan dari segi fizikal, mental dan ketenangan jiwa dan perasaan dan dapat membina sasiah diri ataupun kepribadian yang baik kerana memeliharinya. Manakala dari segi keluarga, dapat mewujudkan keharmonian, keamanan dan keakraban rumah tangga dan dapat menjamin keutuhan keluarga. Selain itu, dari segi organisasi dapat memelihara nilai-nilai murni organisasi dengan sikap bertanggungjawab dan prihatin pada kebajikan masing-masing. Akhir sekali, dari segi masyarakat, kita dapat memelihara keamanan dan keadilan dan kesejahteraan, berterusan dan membentuk persekitaran sihat dan dihindari masalah sosial. Okey, seterusnya saya akan menerangkan apakah itu etika. Menurut Wikipedia, yang membabitkan menyusun, mempertahankan, mencadangkan dan kelakuan yang betul. Berdasarkan dari perkataan Yunani iaitu ethos yang bermaksud watak piawaian, berasakan betul dan salah terhadap perbuatan atau tingkah laku seseorang dalam melaksanakan kewajipan manusia berkait rapat dengan nilai-nilai moral yang menjadi pegangan. Okey, akhir sekali saya akan menerangkan tentang konsep peradaban dari sudut bahasa. Istilah peradaban dalam bahasa Inggeris yang pertama ialah civilization. Paling jelas merujuk kepada peradaban atau tamadun. Yang kedua ialah civilized. Pula merujuk kepada pembaikan tingkah laku yang kasar atau kurang sopan.
menjinakkan tu teme yang menyelaraskan mengikut keperluan masyarakat. Okey, akhir sekali, civilized dikatakan sebagai keluar dari kehidupan primitif atau barbarian kepada hidupan yang mempunyai kehalusan akal, budi bahasa dan kesopanan. Selamat sejahtera. Nama saya Tishan. Saya ingin menerangkan istilah dalam bahasa Greek iaitu K, nomos dan keemilion. Yang pertama ialah K. K membawa maksud terbentang atau terhampar atau sesuatu yang datang kepada kita. Perkataan seperti ketal, K mai kesai dan kestai juga dalam maksud yang sama. Kedua adalah nomos. Ia merujuk kepada jalan metod unsur, peraturan atau laluan serta undang-undang yang ditetapkan atau malaikat yang membawa undang-undang yang dihamparkan ke hadapan manusia untuk membawa keamanan dan keselamatan kepada manusia. Ketiga adalah keemilion. Keemilion bermaksud khazanah atau harta yang disimpan. Soal penempatan, undang-undang dan harta diberi penekanan bagi menjelaskan maksud peradaban. Seterusnya adalah istilah dalam bahasa Jerman. Culture membawa maksud sumbangan manusia dalam pelbagai bidang seperti dalam bidang seni, penghasilan buku dan sebagainya, yang tidak ada kaitan dengan perkembangan masa. Sarjana Johann Gottfried von Handel mempertahankan perkaitan culture kerana menekankan keunikan budaya bangsa Jerman dan tidak boleh diadaptasikan dalam bahasa Inggeris. Assalamualaikum, nama saya Nur Atika binti Rahiman. Saya akan menerangkan 10 istilah dalam bahasa Arab. Madana bererti perbuatan pembukaan bandar atau kota serta memperhalus budi pekerti. Madani bermaksud pembangunan pembandaraan serta kehalusan budi pekerti yang terpuji. Hadarah membawa maksud keadaan yang kehidupan yang berada pada tahap maju kerana bandar merupakan tempat yang sesuai untuk melahirkan kemajuan disebabkan di situ terdapat pelbagai jenis atau benda kemudahan yang boleh menjadi asas kepada kelahiran dan peningkatan tamadun. Kehidupan tertumpu pada unsur-unsur yang bercorak perdagangan, kemajuan, teknologi dan pengukusan pekerjaan. Seterusnya, mudun bermaksud kota-kota yang memiliki ciri-ciri tamadun. Seterusnya, tamadana atau disebut madana membawa maksud pemilihan sesuatu lokasi sebagai tempat tinggal, pembangun sesuatu kawasan hingga menjadi suatu pembendaraan. Yang saya dapat adalah dalam Kamus Al-Mujid menjelaskan istilah tamadun adalah terbitan daripada lafaznya tamadun, iaitu fenomena daripada perubahan corak kehidupan daripada corak liat kepada kemajuan. Okey, seterusnya umran membawa makna harta kawasan yang didiami berkembang subur dan maju, perhimpunan melawat dan hidup berpanjangan. Adab merujuk kepada jemputan ke sesuatu majlis. Next, adbun bermaksud mempercantikkan tingkah laku yang menunjukkan pemikiran dan ruh. Ta'adim adalah proses pembentuk disiplin yang baik. Dainun membawa maksud kepatuhan, penyerahan, cara hidup, pinjaman, hakim atau pemerintah. Contohnya, Madinah adalah sebuah yang bandar yang ditadbir oleh hakim atau pemerintah. Okey, yang seterusnya istilah dalam bahasa Cina. Yang pertama, wingming membawa bermaksud cerah terang atau bercahaya. Kedua, wing bermaksud keindahan, kelembutan, keelokan atau budi pekerti. Ming bermaksud cahaya atau kecerahan. Ini juga dapat dikaitkan bahawa bahasa-bahasa Cina menekankan unsur-unsur baik, menghormati amalan tradisi dan bertindak secara tradisional. Terima kasih. Selain itu, istilah dalam bahasa Tamil. Istilah Nagarikam. Nagar membawa maksud kota atau bandar. Nagar juga merupakan simbol tentang penjelmaan Tuhan Shiva, iaitu Tuhan yang menciptakan bandar. Iga membawa maksud erti pembentukan.
Akhirnya, dalam morfologi bahasa Melayu, tamadun berkemungkinan besar pada peringkat awal dikekalkan sebutan asalnya dalam bahasa Arab iaitu tamadun. Tetapi, peringkat seterusnya berlaku perubatan sebutan dengan pengguguran huruf D kedua. Dalam Kamus Dewan, peradaban adalah masyarakat manusia yang dicicirkan oleh taraf kemajuan kebenaran serta perkembangan pemikiran, sosial, budaya dan lain-lain. Negara dan pendudukannya yang telah mencapai taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran budaya atau cara hidup masyarakat, negara, kawasan atau sesuatu zaman, keadaan pemikiran, budaya dan moral yang halus.